Assalamualaikum semua. Alhamdulillah bersama Minda Positif Channel semua ya. Pada kali ini Minda Positif Channel ingin membincangkan tentang kesihatan mental, bukan penyakit mental. Jadi kawan-kawan, teman-teman semua, jagalah kesihatan mental dengan baik ya, supaya kita tidak didatangi kesakitan mental itu kepada kita semualah. Okey ya teman-teman, kita tengok lebih lanjut lagi. Baiklah kawan-kawan semua, kita tengok definisi yang dikeluarkan oleh WHO tentang kesihatan mental ini, iaitu kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan menyumbang kepadanya. Jadi WHO menetapkan bahawa seseorang punya kesihatan mental yang baik, mestilah orang itu boleh mengekalkan hubungan dengan orang lain, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga boleh menyumbang kepadanya. Itu adalah kesihatan orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik. Jadi kita cek diri kita ni sama ada kita boleh menyumbang tak kepada masyarakat. Okey, itu WHO definisi yang telah dikeluarkan. Jadi kita tengok pula definisi yang lain pula ya, yang telah dikeluarkan oleh Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia. Ya, Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa kemampuan seseorang individu, kumpulan dan persekitaran untuk berinteraksi dengan individu yang lain dengan menggunakan cara pemikiran, perasaan dan keupayaan berkomunikasi bagi mencapai kesejahteraan hidup yang saksama. Ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia. Ya, betapa pentingnya orang yang punya kesihatan mental yang baik itu ia boleh menggunakan pemikiran, perasaan dan keupayaan berkomunikasi. Dan juga individu ini boleh hidup yang saksama dalam masyarakat. Okey, itu adalah definisi yang telah dikeluarkan oleh Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan Malaysia lah. Jadi kita nak tengok apakah itu penyakit mental. Okey, penyakit mental adalah sejenis penyakit yang menyebabkan gangguan teruk ya dalam pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku. Gangguan ini menyebabkan seseorang itu tidak mampu untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Ada yang mengurungkan diri, ada yang tidak boleh berjumpa dengan orang, ada yang takut. Itu perkara-perkara yang telah menyebabkan gangguan-gangguan itulah. Itu adalah simptom-simptom kepada seorang yang telah mengalami penyakit mental ini. Jadi kita kena tahu sedikit sebanyak tentang apakah itu sakit mental ya. Okey, yang seterusnya kita nak tahu dua kategori utama orang yang mempunyai penyakit mental ini. Ada dua kategori utama penyakit mental. Yang pertama itu psikotik, di mana seseorang individu itu terpisah jauh dari kehidupan nyatanya, iaitu lost touch with reality. Contohnya penyakit yang selalu disebabkan oleh tentang psikotik ini adalah skizofrenia, mania dan juga sebagainya lah. Ini boleh dikategorikan kalau seseorang pesakit itu menghadapi psikotik ini, dia memang tak ingat langsung tentang dirinya. Dan yang kedua adalah bukan psikotik ya. Bukan psikotik ini keadaan mengalami perasaan kesedihan, ketegangan atau ketakutan yang berterusan, tetapi mereka dalam kesedaran yang nyata, touch in with reality. Contohnya kemurungan, fobia, keresahan dan juga sebagainya. Dan ramailah di kalangan sekarang ni individu yang mengalami bukan psikotik juga ni kemurungan dan memerlukan pertolongan daripada pegawai psikologi ataupun psikiatris lah ya. Itu perlu dirujuk lah sebelum menjadi lebih teruk lagi. Untuk pengetahuan
semualah, penyakit mental ini boleh melibatkan sesiapa saja. Tapi kesihatan mental ada kepada semua orang, ya. Perlu dikenal pasti sebelum terlambat. Itu yang paling penting sekali, ya. Mempunyai pelbagai sebab ataupun punca, ya. Tekanan hidup, kerana keturunan apa semua. Dan yang paling pentingnya, penyakit ini adalah boleh dirawat, ya, boleh dirawat. Dan yang seterusnya, yang paling teruk sekarang ni adalah salah faham masyarakat lah, rasa takut dan juga stigma, ya. Kita kadang-kadang masyarakat ni pandang buruk kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah sakit mental ini, ya. Selalu kita anggap mereka gila, ya. Sebab itu yang stigma lah. Jadi, dan juga ada keluarga yang takut nak membawa anak-anak ataupun saudara mara mereka untuk berubat, terutamanya pergi ke hospital lah untuk memberi rawatan kepada pesakit ini. Dah pergi semua, habis bomo, ustaz baru nak pergi kepada hospital. Jadi penyakit itu apabila dah berlanjutan sukar untuk dirawat. Jadi masyarakat perlu tahu bahawa penyakit mental ini boleh dirawat dan mengambil tindakan yang cepat untuk merawat ahli keluarga, sanak saudara dan juga rakan-rakan yang mengalami masalah ini, ya. Sebab kalau boleh dikatakan, semua di hospital kerajaan di Malaysia ini telah menyediakan rawatan psikiatris dan juga terdapat juga pegawai psikologi di hospital-hospital berkenaan untuk handle kes inilah. Jadi masyarakat perlu tahu bahawa kita kena ada tempat untuk mereka dirawat, ya. Jangan kita biarkan ahli keluarga kita mengalami sakit ini dalam jangka masa yang panjang dan kita sisihkan. Sebab ada kes yang rantai, dikurung, ya, dirantai dan dilayang seperti haiwan lah mereka yang sakit ini, ya. Sedih kalau kita ingatkan. Kita perlu hindari daripada menghadapi sakit mental dengan cara menjaga kesihatan mental kita. Mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik ini, yang pertama iaitu merasa selesa dengan diri sendiri. Merasa selesa dengan diri sendiri itu maksudnya kalau kita sihat semua, boleh berfikiran positif, kita rasa selesa dengan diri kita. Contohnya lah pakaian. Kalau kita memakai pakaian yang boleh meningkatkan confidence diri kita, kita akan rasa selesa dan kita duduk satu tempat yang boleh menyelesakan kita. Itu adalah benda yang boleh membawa kepada kesihatan mental yang baik, ya. Jadi benda tu kita kena titik beratkan. Kita rasa selesa tidak dengan diri kita. Itu yang pertama tu. Itu adalah benda yang kita boleh cek pada diri kita, sama ada kita mempunyai kesihatan mental yang baik ataupun tidak. Dan yang kedua itu merasa selesa dengan orang lain. Ya, merasa selesa dengan orang lain inilah paling penting juga, sebab kita hidup bermasyarakat ni, sama kita selesa tak dengan jiran kita, kita selesa tak dengan rakan sekerja kita, kita selesa tak dengan rakan-rakan kita di mana saja kita berada lah. Kalau kita selesa dengan mereka, selesa dengan orang di sekeliling, itu menunjukkan kita mempunyai kesihatan mental yang baik. Kerana kita sajalah yang boleh menyelesakan diri kita. Orang lain tidak boleh nak menyelesakan mengikut kehendak diri kita sendirilah. Okey, yang seterusnya, boleh menerima segala cabaran dalam kehidupan kita ni lah. Ya, itu sangat penting jugalah dalam kehidupan kita seharian ini. Ya, ada masalah yang mendatang dalam hidup kita ini, kita dapat selesaikan dengan baik dan berfikiran positif. Yang paling pentinglah kita boleh berfikiran positif dalam
menghadapi cabaran dalam kehidupan, supaya cabaran dalam kehidupan itu boleh kita hadapi dengan baik. Okey. Dan yang seterusnya, kita tengok kesihatan mental ni, untuk pengetahuan semua, ya, kesihatan mental melibatkan semua orang. Manakala penyakit mental hanya melibatkan sebahagian orang saja. Bila kita mau berkatakan tentang kebahagiaan, kedamaian, kepuasan dan keseronokan, kita sebenarnya memperkatakan tentang kesihatan mental kita. Jadi sebagai kesimpulannya, kita perlu menjaga kesihatan mental kita dengan baik supaya kita tidak mendapat sakit mental. Selalu berfikiran positif, dan minda positif itu milik anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.